Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke Bijak Labur. Saya Faiz Syamsul, host anda. Bukan host lah sebenarnya, podcast ni mana ada host. Dan hari ni kita nak bincang tentang topik yang saya dah janji pada podcast raya yang lepas. Kita nak cakap tentang NFT dan muzik bersama dengan tetamu istimewa. Sebab tetamu kita pada hari ni dia kolektor barang-barang muzik lah. Ada CD, ada vinyl, ada kaset, macam-macam lah. Dan nak tahu siapa dia? Tu. Hello. Hai, ini Zul. Apa khabar Zul? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Untuk pengetahuan anda, Zul ni dia kolektor barang-barang ni lah, fizikal. Dia ada CD, dia ada kaset dan ada vinyl. Ini bukan semua yang dia ada, dia ada banyak lagi kat rumah. Betul? Kalau nak bawa tu macam, aduh aku naik LRT, bawa ni je lah. So mana yang dia bawa ni, ini dia punya kesayangan. So kalau kita tengok kat depan ni ada macam-macam kan. Jadi kita akan go deeper lagi lepas ni. Jadi sekiranya, ni peringatan sikit lah, sekiranya kita ada sebut mana-mana saham kan, ianya bukanlah rekomendasi untuk anda beli atau jual saham tersebut. Ia hanya untuk pembelajaran saja. Tapi rasanya ni kita takkan cakap pasal mana-mana saham pun. Kita akan cakap banyak pasal CD je. Santai lah. Santai je. Dan kita cakap pasal CD je. Kalau korang nak beli CD ni, tu boleh. Pergi ke mana-mana yang jual tu, korang boleh beli. Sebelum kita teruskan, kita roll dulu kita punya logo. Alright, so topik kita hari ni adalah tentang NFT dan muzik. So sebelum kita go deeper lagi, boleh tak Zul perkenalkan diri dulu kat penonton kita? Penonton. Okay, hello semua penonton Vicariah. Okay, nama aku Zul. Selesa dengan panggilan Zul lah. And bekerja sebagai Operation Executive di V-College juga. Kawan Faiz. Suka hati je cakap kawan kita. Zul ni one of the team member yang banyak membuatkan Vicariah ni terus berkembang lah. Jadi kepada anda semua yang kat luar sana yang mana join kita punya kelas-kelas kan, inilah orangnya. Kalau ada yang contact dengan Zul, inilah orangnya. Saya lah. Sebelum ni tak nampak muka kan, ni nampak ni lah muka saya. Alright, so sebab kita nak cakap pasal NFT dan muzik ni, sebab NFT ni dia ada kena-mengena sikit. Dia ada peranan yang besar dalam dunia muzik lah sebenarnya. Jadi sebelum kita go deeper kat situ, saya nak tanya, bila Zul start kumpul barang fizikal ni, vinyl, CD, kaset ni? Okay, saya ingat aku kalau mula aktif tu dalam tahun 2017, tak adalah dah lama sangat. 2017 kira baru lagi lah start aktif. Sebab masa tu baru habis belajar and start bekerja. Time tu lah baru ada duit sikit. Time tu lah baru boleh beli barang-barang yang selama ni macam masa kita tak bekerja tu, nak beli time ni lah kita nak beli. And actually dah start beli masa kecil je lah, masa sekolah. Tapi time tu guna duit parents lah. So kalau pergi mall dengan parents, kalau parents singgah, time tu lah nak pau parents. Time tu lah nak beli CD ni, tapi mula start aktif saya ingatnya tahun 2017 lah. Tapi kira memang minat lah nak kumpul, nak ada pegang. Yes, collect barang. Memang suka kumpul-kumpul ni. Macam kita ada banyak ni kan. Apa album first yang kau beli guna duit sendiri? Ada juga yang ada guna duit parents tu. Duit parents. Masuk sekali Okay. Masuk sekali. Yang kita start dengan guna duit parents dulu lah. Boleh. Saya ingatnya aku rasa album ni Sum 41. Kepada siapa-siapa yang tahu band Sum 41 ni, aku ingat lagi masa ni time tu zaman MySpace tau. MySpace, and I think kita semua main MySpace masa tu. And MySpace pun, kalau siapa yang sempat lah main MySpace masa tu, MySpace ni tempat discover music. Tempat kita discover band. And satu hari tu aku discover Sum 41 ni. Aku dengar lagu dia and rasa macam best lah band ni. And then esok tu aku kebetulan family aku nak pergi KLCC lah, makan-makan. And then aku ingat lagi sebab ayah aku pun dia minat juga music. And dia singgah Rock Corner masa tu. Rock Corner, siapa yang tahu, dia sebuah kedai mainstream legend lah. Ya, legend. Tapi sekarang dah tak ada, unfortunately. And aku belik-belik Sum 41. Sekali aku tengok, wish, ada band ni. Aku tak sangka betul-betul boleh ada. And time ni aku power bapak aku. And saya ingat aku inilah first album yang aku belilah and pakai duit parents. And kalau pakai duit aku sendiri, aku rasa album Massacre, Konspirasi. Mungkin ramai tak tahu. And masa ni aku ingat time tu masa tu diploma kan ada cuti SEM apa. And time tu kita orang akulah masa cuti SEM kerja retail lah dekat Aeon, jual kasut.
dapat duit sikit masa tu. And saya ingat aku time tu aku pergi dekat Rock Corner juga, tapi time tu dekat Subang Parade. And yes, aku rasa this is the first yang guna duit sendiri lah album ni. And aku akan pegang ni sampai bila-bila lah kot. Untuk pengetahuan anda, band ni adalah band lokal Massacre Conspiracy ni, tapi dia main lagu-lagu hardcore lagu-lagu metal hardcore macam tu lah. Dan band ni agak famous lah masa zaman dia dulu. Masa zaman dulu-dulu kan, dia agak famous. Dia tak adalah lama sangat, dia masih baru-baru lagi. Betul. Jadi mana satu album yang paling kau suka lah, yang memang ada sentimental value dekat kau? Yalah, sebab benda yang first selalu ni macam ni lah, macam Massacre Conspiracy and then Sum 41, album ni ada sentimental value sebab this is the first album. But then along the way you collect a lot of things kan. Ya, ada collect vinyl lah, CD lah, kaset lah. Tapi dalam banyak-banyak ni, mana satu yang kau rasa yang paling kau suka, paling kau sayang? Susah soalan ni. Sebab banyak. Aku rasa okay, aku dah jumpa. Okay, album ni. Okay, untuk yang tak tahu, ini nama band ni Bring Me The Horizon. Okay, and kalau korang semua boleh tengok, aku dapat tanda tangan, siap tanda tangan. Ini bukan printed punya tanda tangan Ini memang originally signed by the band members. Nak jual berapa ringgit? Tak jual. Tak jual. Masa ni sebab aku pre-order masa ni album tu. Tahun bila tu? 2000... Aku rasa 2018. Okay. Dia buka pre-order bulan 6 and barang ni sampai bulan, aku rasa lama jugalah tunggu, tapi worth it lah aku rasa. Masa ni aku order dengan kawan aku. Shout out to Adib kalau dia tengah tengok ni. Okay. Masa Adib. Masa and macam tak sangka bila dapat pegang album ni. And bagi aku ini yang paling album yang aku sayang lah. Yes. Album Bring Me The Horizon ni band UK UK dia band British kan, UK kan. So dia pun band hardcore juga. So kebanyakan yang Zul ada bukannya hardcore saja. Dia ada juga yang lain-lain. Dia ada band lokal pun ada juga. Dia bukan hardcore band sahaja, dia kumpul a lot of things. And kenapa boleh nak tengok album tu? Kenapa dia suka sangat yang ni? Saya boleh cakap adalah value dia dekat sini adalah sebab ada sign autograph by the artist itself, by the bandmate. Semua dekat dalam ni. So saya tanya dia nak jual ke tak, dia kata tak nak jual. Sebab apa? Sebab memang ada value yang dia sendiri rasa yang macam tak boleh. Aku kena ada benda ni, aku kena simpan. Yes, sampai bila-bila. Memang tak nak jual? Tak nak. 10,000 tak nak? Tak nak. Alright. So ni album yang paling Zul suka lah. Jadi bila yang kita cakap pasal suka ni, mesti sebab kita beli barang. Bila beli barang dia akan guna duit. Betul. Dalam banyak-banyak album ni, mana satu album paling mahal? Paling mahal pernah beli? Paling mahal kantoi ya. Paling mahal aku rasa bukan ni. Okay, Blackpink. Aku dengar metal tapi aku dengar Blackpink juga. Okay, aku ingat lagi masa aku nak beli album ni, aku kalau boleh aku nak cari yang ada kat dalam ni ada 9 lagu. Macam aku tengok dekat Shopee orang jual mini album tau. So tak semua lagu ada dalam tu. Aku nak album yang complete lah. And then aku pun buka lah Shopee, tak jumpa. And then Carousel lah, jumpa satu seller ni, dia jual harga 140. Tak adalah mahal sangat macam collectors kat luar sana. So far yang paling mahal yang aku pernah beli yang ni lah, 140. Saya ingat aku 140 paling mahal lah for CD. Wow. Ni sebab dia beli dan dia jual balik Yang ni aku tak sure. Dia masa aku tanya seller tu, dia cakap benda ni unsealed, belum buka. Tak tahu lah dia tipu ke apa. Tapi bila aku dengar semua okey je. So Blackpink. Inilah album paling mahal yang Zul pernah ada, iaitu album Blackpink. Aku cakap tadi, dia tak dengar hardcore je. Yes. Blackpink pun dia dengar. Universal, music is universal. Dia music lover, dia bukan stick pada satu music sajalah. Dia kaut semua. Dia dengar semua. And then mana yang dekat dengan hati dia, dekat lah kan. Itu yang sebagai music lover. Yes. Kau music lover tapi kau main music? Tak. Tak kerti lah main music. Tak kerti. Dia music lover, saya pun music lover jugalah. Adalah minat juga a few music punya genre. Saya main music. Faiz suara dia sedap.
Sedap. Sebab tu dah jadi host kan. Okay, tapi dalam banyak-banyak album kan, album paling kau suka adalah Amo tadi tu, Bring Me Betul. The Horizon. Betul, Yang ni. sebab ada sign semua. Yes. Apa perasaan masa first kali nampak album tu? Okay, aku ingat lagi masa kawan aku, dia WhatsApp aku lah, CD dah sampai. Aku ingat lagi daripada rumah aku, waktu tu malam tau. Aku punya excited tu, punya tak sabar tu. Padahal boleh je tunggu esok ke apa semua, weekend ke. Aku tak sabar masa tu. Malam tu juga aku pergi rumah kawan aku tu. And masa dia sampai, bila tu bagi benda tu aku macam, wow, aku tak terkejut. Macam tak percaya. Macam, weh, dia orang pernah pegang kan booklet ni. Macam tak percaya. Memang tak percaya. Aku terus Insta story malam tu dekat dalam kereta tu juga. And tak boleh move on lah, seminggu 2 macam tu. Nampak macam sekarang pun tak boleh move on. Tapi memang itu yang kau rasa macam, oi, seronok gila. Yes, itu yang untuk beberapa minggu. Memang macam, weh, aku tak percaya lah. Adakah perasaan tu masih ada every time kau pegang, kau nampak album ni? Yes, masih ada. Setiap kali macam aku nak dengar, aku akan buka Insta dia orang macam, ni lah band yang sign ni. Wah. So perasaan dia bila dapat satu album, satu benda yang kau suka, yang first time kau nampak, memang macam tu rasa dia teruja. Seronok. Jadi ada banyak-banyak album ni, album artis lokal yang kau suka, artis-artis Malaysia ni. Yang paling suka, okay, dia sebenarnya, ya kalau kita cakap pasal suka, artis lokal ni banyak sebenarnya. Tapi yang mana yang kau rasa kat collection kau ada, yang kau sayang lah, yang kau sayang? Yang aku sayang untuk lokal, okay, aku rasa band ni, Restrain. Okay, Restrain ni band hardcore. And aku layan band ni dari aku Form 3 lagi. And ada kawan aku introduce kat aku, Nas nama dia. Shout out untuk Nas pula. Okay, Nas. Hai, kalau Nas. kau tengah tengok, okay, banyak shout out. Dia yang introduce aku dekat band ni, Restrain. And album ni, okay, sebab apa aku sayang? Okay, sebab album ni sebenarnya aku rasa dekat market, kalau kita cari dekat luar sana, aku rasa dah susah nak jumpa. And ada satu hari ni, aku tak ingat tahun bila, aku macam godek-godek, gatal tangan lah, godek-godek satu website ni. Aku tengok website dia. Bila aku buka, aku macam, ini bukan susah nak cari ke? And harga dia RM20 sahaja masa tu. RM20. Aku rasa yang ni kalau orang nak resell akan jadi mahal, sebab benda ni ramai orang nak. So masa aku macam tak percaya, ada RM20 je. And then aku decide untuk belilah terus album ni. Ini album paling rare juga dah tak ada. Yes, memang rare. Wah, bukan senang nak dapat barang-barang. Tapi Restrain ni memang susah nak jumpa kan? Memang susah. Ada kopi dia pun tak banyak aku rasa. Tak, dia orang limited lah. And tak tahu bila akan reissue ke tak, itu kita tak sure. Okay, jadi disebabkan kau collect barang, kebanyakan collector yang aku kenal lah, so diorang, bila diorang dah collect barang tu, diorang akan resell balik. Contoh macam, let's say macam sneakerhead kan, diorang beli kasut dan memang diorang jual balik lah. Diorang bukan nak collect, diorang collect kasut juga, tapi diorang dah ada dan diorang jual balik. Macam kau, kalau ada barang-barang fizikal ni, adakah engkau akan resell juga barang-barang kau? Okay, yang mana aku betul-betul sayang tu, aku rasa tak. Contoh macam album macam ni yang aku sayang, aku rasa aku takkan resell lah. Sebab collection aku sekarang, okay, boleh tahan. Sebab, tapi ada juga yang mana yang aku dah tak dengar. So mana yang macam aku dah tak dengar tu, mungkin aku akan let go satu hari nanti. Tapi untuk mana yang aku macam aku betul-betul sayang, memang betul-betul sayang lah, aku rasa aku takkan resell. Kau takkan jual lah? Yes, takkan. Kau pegang sampai bila-bila? Pegang. Asyik. Jadi, sebab aku sendiri pun bukannya collector tau. Aku tak collect barang. Tapi music aku dengar lah. Cuma nak collect, macam member aku pun ada juga yang collect barang, yang ada collect CD, yang ada collect kasut. Diorang ada satu rasa value kepada benda tu lah. Mungkin orang luar tak faham, tapi diorang ada benda tu lah kan, sesama-sama collector. Ada kawan-kawan collector juga lah. Aku ada kawan-kawan yang minat barang-barang ni, cuma tak ramai lah. Tapi bila kau beli satu barang tu, kau minat sebab artis dia ke? Kau minat sebab album dia ke? Kau minat sebab artwork dia ke? Sebab lagu dia ke? Apa benda yang buatkan kau minat kepada satu album yang kau beli? Dia actually semua yang kau mention tadi lah. Okay. Tapi macam aku, priority aku is album tu best.
Okay, album tu best sebab macam aku collect music, contoh satu group ni. Okay, contoh dia ada dalam let's say 7 album. Okay, aku akan collect mana yang macam aku rasa sedap untuk didengar dekat telinga aku. Aku akan yang mana yang aku minat lah. Macam aku rasa macam yang ni tak best sangat lah, mungkin aku takkan beli. Tapi let's say lah kalau cover album tu cantik, mungkin aku akan beli. Contoh sekejap aku ambil album mana tadi? Ni Kung Fu Yang ni kat bawah. Contoh macam ni, cute. Aku masa aku jalan-jalan pergi record store nak beli CD, tiba-tiba aku nampak design macam ni. Aku tak pernah tahu band ni, tak pernah tahu. Tapi sebab bagi aku design dia macam cute. Macam cute design dia. Kung Fu Girl. Oh, cute. Macam barang makeup. Siapa nak sponsor barang makeup boleh hantar kat sini, kita buat review. So, jadi maksudnya kau akan tengok ke semua benda jugalah. Yes. Tapi mostly yang kau akan tengok apa, lagu dia ke, artis dia ke, ataupun artwork dia? Mostly lagu dia. Sebab kadang-kadang kalau contoh artis tu aku tak kenal artis tu, tiba-tiba aku dengar macam best lah artis ni. Then aku akan discover band tu, aku akan discover album dia, and aku akan belilah kalau album dia best. And yang buat aku minat juga, tengok kadang-kadang dia ada design macam ni tau. Dia ada macam corak-corak ni. Dia buat aku macam lagi macam tunjuk kat cantik lah. Dia punya artwork macam ada bintang-bintang kan. Macam mana dia orang buat ni? Kena tanya Kilang. Ni band apa, couple? Ini couple. Ini limited edition, record store day. Dah tak ada dah. Kalau nak boleh PM saya. Tak ada. Tadi kata tak nak jual, tiba-tiba dia nak jual pula dekat sini. Okay, dalam banyak-banyak ni macam teka-teki pula dalam banyak-banyak. Okay, mana satu barang fizikal yang ada kat depan ni, ataupun kat rumah yang tak bawa ke, yang paling susah sekali nak dapat? Paling susah nak dapat, yang paling susah nak dapat banyak sebenarnya. Yang susah, baik aku rasa lah, yang album yang aku minat tapi aku tak dapat. Ada juga. Ada few macam LP Noh Saleh hari tu. Sebab aku ingat lagi masa aku beratur dekat record store dia masa tu, dia orang release. Aku tengah beratur-beratur ni. Aku kalau boleh aku nak beli dua-dua lah, couple dengan Noh Saleh, LP Noh Saleh. And orang, aku ingat lagi masa aku masuk beratur dah belakang-belakang dah masa tu. And bila sampai depan tu, orang depan aku, time tu ada 2 LP Noh Saleh. Dia angkut dua-dua. Dah lah beratur panjang. Sampai-sampai kena angkut semua. Tapi macam aku sebab aku priority masa tu aku nak beli album couple ni lah. Kalau kau boleh tengok album couple ni. Yes. Dia aku target memang nak ni lah. And dapat, alhamdulillah. Cuma Noh tu macam sedih sikit, tapi tak sedih sangat lah. Sebab aku dapat benda ni. Album couple. Couple ni band daripada Ipoh kan? Ipoh Ipoh kot, tak silap lah. Tapi yang ni band lama band indie yang antara yang lama lah. Dia orang di show tak silap aku. Okay, aku dapat nombor 20. Yang tak silap aku dia orang keluarkan berapa kopi je ni. Dapat nombor 20. 300 kopi kot masa tu kalau tak silap. Dia dah tak ada dah. Kalau korang cari kat luar memang tak ada Ni untuk record store dia je kan? Betul. And yang aku nak dapat is of course album-album lama lah. First Pressing, Hujan, album Butterfingers yang first pressing. Kalau diorang tengah tengok ni, please lah reissue. Please keluarkan balik. Mesti laku keras punya. Mesti ramai yang nak, sebab diorang punya peminat pun ramai. Ramai. First press maksudnya adalah first album yang dikeluarkan. Contoh macam vinyl ni, first press adalah yang first kali yang keluar daripada band tu. Betul. Dia dah cakap sebelum ni, so aku tahu sikit. Kalau aku tak tahu. Okay, so kita masuk sikit dekat NFT. Okay. Jadi apa pandangan kau terhadap NFT as a music lover lah? Okay, bagi aku kalau diberi pilihan NFT atau barang-barang fizikal ni,
untuk buat masa sekarang, to be honest, aku lebih suka barang fizikal. Okay, aku lebih suka collect sebab bagi aku kenapa aku suka collect barang fizikal. Okay, sebelum korang tanya aku lah, sebab aku banyak dapat soalan orang tanya, kenapa tak Spotify? Kenapa keluar duit untuk beli barang ni? Kan boleh Spotify. Oh ya, betul. Okay, so aku ada dua main point aku. Okay, first thing first is aku suka feeling of orang cakap owning the album. Macam aku dah beli album ni, aku boleh cakap album ni aku punya. Macam kalau aku stream kat Spotify, contoh aku dengar kat Spotify kan, aku tak boleh cakap ni album ni aku punya. Aku tak boleh cakap. Macam benda ni aku boleh cakap, aku boleh peluk, okay, this is my album. Orang lain tak boleh pegang. And point kedua aku is aku nak support lah orang-orang behind the scene, siapa-siapa lah, producer ke, pelukis, grafik ni ke, studio, record store, abang-abang post laju kan. Bagi aku, bila kita beli album ni, kita contribute lah kepada semua. Kepada semua ni. Yes, It's a good one. Sebab tak semua orang, yelah macam sekarang kita dah ada kemudahan untuk stream lagu guna Spotify, Apple Music, YouTube dan sebagainya. Memang ada banyak. Tapi sebagai music lover, sebagai collector sendiri, dia ada satu rasa yang this is my tanggungjawab. Beli album ni, kita support semua. Kita dengar kat stream tu pun kita support juga. Betul. Cuma bila kita beli ni, dia punya feeling tu lain sikit. Macam aku sendiri, aku bukan dengar fizikal saja. Macam aku stream juga music. Macam Spotify pun aku support. Aku memang dua-dua lah aku dengar. Macam Spotify aku guna untuk discover music, everything. Sebab bila kemudahan tu dah sampai dekat kita, kenapa kita tak gunakan? Gunakanlah kan. Sebab kemudahan tu pun membantu mereka juga. Sama jadi, juga dengan NFT. Okay, NFT bagi pandangan aku lah, it's a good thing. To be honest, I would say it's a good thing. Kita dah boleh tengok artis-artis local and artis-artis luar, diorang make money from this NFT. Sekarang mungkin orang ramai tak perasan lagi lah. Macam aku sendiri pun, aku new into NFT. Tapi bagi aku, NFT it's a good thing untuk orang yang appreciate dia lah, the value tu. Sebab mungkin anda tak tahu apa itu NFT lagi. Kita dah ada buat video sebelum ni tentang apa itu NFT. Kalau anda tengok, anda boleh tekan dekat atas ni. Tuan Helmi ada terangkan apa itu NFT. Kalau kita nak terangkan kat sini, NFT itu adalah non-fungible token, which is barang-barang ni kita digitalkan dia. Jadi macam kalau benda-benda digital ni, selalu orang cakap dia unlimited. Tapi bila kita buat NFT, kita boleh setkan kuantiti dia. Let's say kita ada 100 je, sama macam ni, kita keluarkan 100 je. Habis 100, habis. Dan kita juga boleh track siapakah owner kepada barang tersebut. Itulah NFT. Betul. Secara mudah. Tak boleh beli guna duit, kena beli guna kripto. Yang famous antaranya adalah Ethereum lah. Kalau anda buka kepada laman web pentas.io, kita ada OpenSea, ada banyak lagi website-website yang buat NFT ni. Jadi apakah genre muzik yang kau nampak dalam NFT ni yang boleh berkembang? Adakah semua ataupun indie saja, rock saja, metal saja, hardcore saja? Okey, untuk berkembang okey, kalau cakap pasal berkembang, bagi aku yang paling boleh menonjol is pop lah. Sebab pop, kalau diorang banyak followers diorang, and kalau kita tengok pun banyak juga artis-artis daripada macam kalau kat US yang famous guna NFT ni untuk muzik adalah rap. Kan macam Snoop Dogg contohnya, macam Snoop Dogg. And then most of the music yang dekat US yang buat NFT ni adalah muzik-muzik yang kita pakai untuk gaming. Kalau korang dengar muzik yang jual kat NFT dekat OpenSea semua kan, muzik-muzik yang diorang buat adalah short music, macam 15 seconds, 5 seconds, 10 seconds punya muzik. Tapi sound dia memang sound more to gaming. Tapi ada juga artis yang dah keluarkan lagu guna NFT. Antaranya macam Snoop Dogg pun dah keluarkan lagu. And then artis lokal pun ada juga kan, ada yang buat NFT. Tapi tak ramai lah. Belum lagi lah, tak ramai. Ada few, aku rasa dah start Naratu. And Bang Face pun, kalau tak silap aku nampak satu posting dia berkenaan NFT baru-baru ni. So aku rasa dia orang dah start go into which is a good thing lah bagi aku. Sebab dia punya pasaran tu luas. Ya, betul. Kan dia punya market tu luas. Cuma dekat Malaysia ni mungkin tak ramai lagi NFT player. Jadi mungkin itu yang buatkan dia orang tak nampak
tak nampak apa macam perlu ke dia orang buat NFT. Tapi sebenarnya pasaran dia sangat luas. Kita sedang menanti siapakah yang akan menjadi first lah dekat Malaysia ni yang akan buat macam bawa NFT tu, yang pegang NFT macam aku nak buat NFT. Kita tengah tunggu siapa orang dia dan siapakah yang first akan buat konsert secara metaverse. Sebab benda tu pun benda yang akan datang juga. Saya rasa macam yang akan buat tu adalah artis-artis rapper lah. Rapper kat Malaysia lah. One of the, I don't know, maybe Sonawan ke, Joflizo ke, maybe kita tak tahu kan. Kimi Kimo ke, Lukas Sikta, Yoni Boy, mana tahu. Maybe K-Click, kita tak tahu lah. Tapi geng-geng yang tu lah, hip-hop tu saya rasa diorang akan bawa NFT ni secara menyeluruh lagi. Diorang yang akan bawa dulu. And kalau boleh genre-genre lain pun go lah. Go for it. Cuba. Kalau tak jadi tak apalah, stop lah. So kalau cakap pasal NFT ni, mungkin ada yang cakap macam tak semua orang sesuai dengan NFT. Tiba-tiba Ahmad Jaiz nak buat NFT. Mungkin orang rasa macam tak function lah macam Ahmad Jaiz nak buat NFT. Tapi dia ada fans dia. Although zaman berubah, dia ada fans dia. Kalau kita nak cakap pasal Hujan contohnya, kalau Hujan buat NFT, mungkin ramai akan beli sebab kebanyakan peminat dia umur dia bayi-bayi kita lah. Betul. Kan? Mungkin tua sikit, mungkin muda lagi pada kita, budak sekolah mungkin. Tapi kalau kita cakap pasal yang lebih legend, yang lama-lama sikit, ada kolektor juga, ada peminat dia juga. Mungkin tak seramai yang band-band yang barulah kan. Tapi masih ada. Mungkin itu yang buatkan dia rasa macam tak nak go into NFT. Tapi sebagai untuk bergerak lebih laju, untuk bergerak lebih besar, kaji sikit apa pasal NFT kan. Sebab market dia luas sangat-sangat. Dan boleh jadikan one of the new revenue untuk artis tersebut. Betul. Sebab bila kita buat NFT ni, dia ada royalty tau. So let's say satu album ni Restrain saya jual dekat NFT. Contohnya saya lah Restrain ni, contohnya saya. So saya jual kat NFT, saya cakap royalty dia 10%. So orang first beli, dia beli RM10. So saya dapat 10%. Orang yang baru beli ni, dia nak jual RM100, saya akan dapat juga 10%. Dia takkan dapat 10%, saya akan dapat. So lepas tu nak jual RM1,000, saya akan dapat 10% balik. Royalty tu akan dapat terus kepada artis tu. So isu royalty ni one of the things juga yang banyak artis-artis lokal, artis-artis luar negara hadapi. Dan ini boleh diselesaikan dengan NFT. Dia boleh diselesaikan dengan NFT sebab dia akan terus dapat kepada artis tersebut tanpa orang tengah. Itu antara yang, sebab itulah saya cakap mana-mana yang tengah buat muzik ni, look sikit dekat dalam NFT. Mungkin dia akan beri satu peluang untuk anda. Jadi bila kita cakap pasal NFT, bila kita cakap pasal barang fizikal, so dekat situ kita ada macam dua puak kan. Ada tak yang takkan setuju dengan NFT? Okay, bagi sebagai music lover sebagai music lovers, yes, akan ada a few golongan yang tak bersetuju dengan NFT. Sebab aku rasa sekarang pun kita dah boleh nampak yang orang cakap NFT ni will not go far. But for me, it's still new. Okay, I think kita perlu bagi lebih masa. And aku rasa ada jugalah ramai yang akan bash NFT ni, sebab ada setengah orang macam dia collect barang fizikal and dia tak suka Spotify. I see. And dia orang akan macam pandang rendah dekat golongan-golongan yang dengar Spotify, yang tak beli fizikal. And bagi aku, macam aku as a music lover, aku tak kisah buat benda yang engkau enjoy. Contoh, kau suka dengar Spotify tapi kau tak berapa minat lah beli barang fizikal. Kau suka dengar Spotify sebab senang. Okay, for me, bagi aku, kalau kau suka benda tu, go for it. Bagi aku, music ni tak kisahlah kau stream ke, kau beli CD ke. For me, kau masih akan support artis tu juga kan? Akan support. Yes. Sebab mungkin ada yang fikir macam Zul umur berapa Zul? 22. 22. Tapi dia muda lah, dia muda lagi. Dengan album yang collection dia ada, for me banyak. Mungkin ada yang kata macam barang sikit je tapi seimbang macam power. Tak, kita bukan fikir pasal tu sebab kita music lover ni tak kisah. Ada yang collect barang, ada yang tak collect barang. Mungkin ada yang collect merch saja, dia tak collect album, tapi dia still music lover. Dia still fan kepada artis atau band tersebut. Jadi untuk umur macam Zul, mana-mana barang yang dia ada ni bagi saya banyak. Dan memang dia tunjukkan yang dia minat dekat benda tu. Dan dia pun bercakap bukan dari side dia saja. Mungkin dia bercakap secara neutral lah. Sebab
macam saya cakap tadi, ada yang minat ada yang minat physical saja, yang kata macam digital ni tak bagus lah, tak payah dengar. Tapi sebenarnya kalau dia dengar kat digital tu pun, it's actually help the artist juga. Betul. Kan, dia akan bantu artist juga. Tapi macam kita cakap tadi, Naratu dan Bang Fiz. Naratu tu one of the band jugalah dekat Malaysia, betul. local band. Dan Bang Fiz, siapa tak kenal Bang Fiz, diorang pun dah on the way ke NFT lah. Dan ada a few lagi lah kan yang sedang ke NFT. Aku rasa ramai lagi lah, sebab sekarang pun dah start ada page NFT untuk kalau tengok kat Instagram dah banyak yang start mula untuk introduce NFT ni. So kalau aku personally, aku rasa NFT can go far as well. Yes. Betul. Jadi sebagai music lover yang kumpul collect a lot of barang physical, adakah artis atau band kat Malaysia ni kena tengok kepada NFT, kena belajar sikit kepada NFT? Ya, pada pendapat aku, yes, aku highly recommend untuk look for it. Sebab actually diorang boleh buat banyak benda daripada situ, and maybe boleh discover benda baru. Sebab contoh macam aku, okay, let's say lah aku minat satu band ni, okay, band metal. Aku minat baju dia. Okay, let's say kita tahu lah design diorang ni kadang-kadang lain macam sikit, band metal ni. So kalau aku personally, kalau aku nak pakai, nak pergi mall pun, aku sendiri tak selesa. Tapi kadang-kadang aku minat dia punya design tu. Bagi aku design dia lawa. So mungkin aku tak beli baju dia, tapi aku beli dia punya NFT. Daripada situ. Sort of masih memegang collection tersebut, tapi in terms of NFT. Correct, betul. Okay, faham, terbaik. Jadi artis-artis kat sana dengar, kaji sikit pasal NFT. Tak semestinya kena belajar daripada seorang je. Belajar banyak sikit, fahamkan lebih detail. Sebab NFT ni bukan hanya untuk music saja. Kita boleh buat graphics, kita boleh buat music, kita boleh buat macam-macam lah. Ada yang jual tweet je lah, ada yang jual gambar dia. Kan ada yang famous dekat Indonesia tu, yang dia jual gambar dia everyday. Gambar dia jual kat NFT. Okay, orang tak faham lagi kenapa perlunya benda-benda ni. Bila metaverse tu datang kat kita, barulah kita tahu apa gunanya NFT ni. Ada yang dekat Indo jual gambar? Ada, dia jual gambar muka dia. Dia selfie hari-hari. Apa nama? Nanti kita letak kat skrin. Tapi dia memang jual gambar dia je hari-hari. Dia selfie, dia upload kat OpenSea tak silap. Okay. Jadi sebelum kita habiskan, apa nasihat kepada artis tempatan ataupun orang-orang kreatif yang berseni? Sebab bagi saya lah, NFT ni saya nampak untuk orang-orang kreatif, yang ada band, yang ada seni, is a platform for you untuk explore, untuk yalah, masuk ke dalam tu dan tengok apa yang dia ada ni, apa yang dia boleh bagi kat aku. Bagi saya ada banyak kebaikan yang dia boleh bagi. Jadi sebagai music lover, apa nasihat kepada artis tempatan ataupun orang-orang kreatif yang berseni, yang tonton, mungkin pelukis ke, penyanyi ke? Okay, bagi aku, kepada artis-artis dan juga orang-orang daripada industri kreatif, teruskan berkarya, okay? And untuk band, teruskan berkarya juga, okay? Teruskan release physical music. And bagi aku, cuba NFT. Go for it. NFT. Go for it. Bagi aku. Wah. Go for it. Jangan lupa, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan tekan juga butang loceng. So bila kita upload video-video terbaru, anda boleh tonton lah. Sebab bila kita tekan butang loceng tu, kalau kita dah upload video, dia akan keluar notification. Macam Bisyariah is premiering. Tekan lah, tengok sikit. Dan tekan like sikit. Tekan like. Kalau nak komen, boleh komen kat bawah. Komen je. Okay, bye-bye. Belum lagi lah. Belum. Belum Belum apa? Suka hati. Ingat dah habis. Aduh. Ni podcast apa ni? Belum lagi. Kita ada benda-benda sikit kita nak bincang. Bukan nak bincang, nak bagi tahu. Aku ingat dah. Ni lah. Podcast ni kita takkan buat selalu lah. Bila kita ada topik-topik best, bila kita ada tetamu macam Zul. Kalau siapa nak tengok Zul lagi pada episod akan datang, cuba komen, saya nak Zul. So next episode kita akan bawa dia lagi, tapi kita bincang benda lain pula. Mungkin kita bincang pasal kerja dia ke? Kita nak tahu apa yang dia hadap, and then macam mana dia dia atasi benda tu. Cuba komen kat bawah, saya nak Zul. Komen tau. Tu.
Jadi sebelum kita habiskan kita punya podcast ni, kita nak bagi tahu sikit lah, kita akan ada event about Metaverse juga, yang akan dijalankan pada 2 dan 3 Julai 2022. Sabtu dan Ahad, 2 hari. Event ni percuma saja. Mana-mana yang nak faham lebih detail pasal Metaverse, pasal NFT, pasal kripto, benda-benda ni apa semua masih tak faham, masih apa benda ni, kalau nak faham, boleh kita letakkan link dekat bawah, anda boleh tekan dan daftar. Dia free je, tak ada bayar apa-apa. Kalau nak ajak family semua tengok sekali pun boleh, no problem. As long as anda dapat ilmu tu, anda faham, nak tahu apa pasal benda-benda ni, boleh tekan dekat bawah. Dan kalau siapa-siapa yang nak sponsor pun boleh juga, boleh boleh tag dekat bawah. Tak adalah, gurau je. Jadi kalau let's say kalau macam anda rasa macam anda nak jadi tamu, anda rasa macam anda ada benda nak kongsi, mungkin pasal hidup kan, pasal kewangan anda, pasal pelajaran ataupun pasal pekerjaan anda, boleh juga komen kat bawah. Nanti kita akan contact anda lah, insyaAllah, kalau kita dah boleh buka untuk jumpa orang ramai. Kan Zul? Betul. Ada apa lagi nak cakap? Tak ada. Jadi itu sahaja untuk NFT dan muzik pada kali ini. InsyaAllah kita akan bawa lagi tetamu-tetamu yang istimewa pada episod akan datang. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe dan tekan juga butang like. Tekan button like juga button like dan juga komen lah kat bawah tu. Tengok Zul, macam mana Zul? Macam tu. So semoga kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih Zul, terima kasih kerana datang dan bawa barang-barang naik LRT. Balik ni saya hantar dia naik motor. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada artis-artis lokal yang keluarkan barang-barang fizikal yang Zul bawa hari ni. Ada macam-macam sebenarnya. Ada Noh, ada No Good, ada Midnight Music, ada Strokes, ada macam-macam. Ada banyak yang album. Dan terima kasih banyak-banyak sebab bawa kan, tunjuk kepada penonton Visyariah. Dan semoga semua terus sihat, kekal sejahtera. Dan kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys. Bye-bye. Okay, kali ni habis Betul-betul habis. Bye-bye.